Salam sejahtera, nama saya CP Anak Kelen, nombor metrik 267077. Dalam video ini, saya akan menceritakan berkenaan refleksi saya sepanjang saya menyiapkan tugasan ini. Melalui tugasan ini, saya mendapati bahawa proses perundingan tersebut adalah sangat penting dalam menyelesaikan masalah atau konflik yang dialami oleh seseorang individu dengan individu yang lain. Malahan, melalui tugasan yang kami buat ini, kami juga mengalami masalah atau konflik, iaitu kami tidak sependapat dalam pemilihan tajuk untuk tugasan ini. Tetapi melalui proses perundingan yang telah kami buat, kami telah mencapai kata sepakat dan memilih satu tajuk yang sesuai berkenaan tugasan ini. Selain itu, strategi dalam perundingan juga amatlah penting untuk menyelesaikan sesuatu masalah tersebut. Contohnya, dalam menyelesaikan masalah kami yang tidak sependapat untuk memilih tajuk ini, saya telah mengajak ahli kumpulan saya yang lain untuk berjumpa di satu tempat untuk berunding berkenaan tajuk yang hendak kami pilih. Dan apabila kami berjumpa secara bersemuka, kami telah berunding dan memberikan kesemua idea kami dan akhirnya kami sependapat sehingga kami berjaya menyelesaikan tugasan yang telah diberikan kepada kami. Saya bersyukur kerana akhirnya tugasan yang telah diberikan kepada kami telah siap, dan saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada ahli kumpulan kami yang telah memberikan kerjasama kepada saya. Begitu juga kepada pensyarah kami, iaitu Puan Siti Azura binti Samsudin yang telah banyak memberikan tunjuk adar serta bimbingan kepada kami sepanjang kami menyiapkan tugasan ini. Sekian, terima kasih. Dalam nombor metrik 249974. Di sini saya nak berkongsi berkaitan pengalaman kami menyiapkan tugasan kumpulan kami. Kami sebenarnya ada kerjaya masing-masing dan sibuk dengan kehidupan. Kerja, hal peribadi, ada yang kuarantin, kena COVID dan macam-macam masalah. Jadi itu antara kekangan kami dalam menyiapkan tugasan kumpulan kami. Hendak berjumpa susah, harapkan penghubungan maya sahaja. Kami menghadapi masalah kekangan masa. Kalau ada yang free, ada pula yang sibuk. Jadi nak ada semua berkumpul sekali tu memang susah. Yang kedua, kami menghadapi masalah kata sepakat. Ada sesetengah perkara yang kami bincangkan tu tak dapat kata sepakat. Jadi apabila ditanya bagaimana kami atasi masalah ni, ialah kami berunding sehingga mencapai kata sepakat. Ialah komunikasi perundingan ni bukan dalam buku je, tapi kita aplikasikan dalam kehidupan kita hampir setiap hari. Yang pasal kekangan masa tu, kami memang tak dapat berjumpa pun. Dan hasilnya, video ni pun kami terpaksa buat secara berasingan. Alhamdulillah, kami menggunakan sepenuhnya teknologi yang ada untuk berhubung dan menyiapkan tugasan kumpulan. Daripada menyiapkan tugasan ini, kami dapat pengalaman cabang komunikasi. Bagaimana hendak berunding, komunikasi yang berkesan, cara-cara penyesuaian diri dalam kumpulan, apa nak buat kalau pendapat kita bukan suara majoriti, apa nak buat kalau pendapat kita tak diterima, atau macam mana kita menyatakan tak bersetuju dengan orang lain, dan banyak lagi. Betul-betul aplikasikan dalam hidup. Jadi yang terakhir sekali, saya nak ucapkan berbanyak terima kasih buat pensyarah Puan Siti Azura kerana proses pembelajaran dengan Puan sangat menyeronokkan. Kami mengambil bahagian dalam kelas dan tugasan. Tugasan ni kurang stres dan santai. Kepada ahli-ahli kumpulan saya, terima kasih sebab memberi kerjasama yang penuh. Assalamualaikum dan selamat berpuasa. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Muhammad Fadullah bin Muhammad Zukri, matrix number 242442. Student since from 2016. Saya extend 2 years study pasal ada hal-hal tertentulah perlu diselesaikan. So
This year saya sambung semula, di mana saya rasa ada lebih kurang lagi dalam 1 sem setengah macam tu lah. Kalau calculation apa semua, saya ingat dalam tahun depan mungkin habis. InsyaAllah tahun depan mungkin habis. Okay. Sedikit sebanyak apa yang saya pelajari daripada Puan Siti Azura, kita punya lecturer. So banyak juga membantulah, penerangan yang lebih baik, meluas, walaupun tegas dalam pembelajaran, tapi itulah orang kata apa, sifat sebenar lecturer kan, ya, sifat sebenar lecturer. Okey, permasalahan assignment apa yang kita hadapi, kebanyakan daripada kita semuanya bekerja, bekerja sambil belajar. Okey, ada yang terdiri pada penjawat awam ataupun swasta apa semua kan. So seperti biasa yang kita ketahui, penjawat awam ni banyak juga cabaran kerjanya. Kadang pergi sana pergi sini, outstation, kadang tak ada masa nak buat assignment. Tapi dalam masa sama kita cuba curi juga masa untuk buat assignment. Kita habiskan. Kita tak nak depends pada orang tertentu lah. Apa yang kita buat, kita kena ikhlas dalam menjalankan apa yang kita dah lama rancang, dah lama kita nak sediakan bahan-bahan. Cuma kita pun kita pun faham keadaan pembelajaran sekarang. MCO semua belajar pakai online macam zaman dulu. Kita orang sebelum MCO belajar secara fizikal, kita lagi faham. So bila dalam online ni agak terbatas sedikit. Mungkin terbatas, bukan sedikit, banyaklah terbatasnya. Kita nak memahami apa orang kata pembelajaran secara online ni dengan input dia lain berbanding dengan physical input dia ni, output dia pun lain. Sebab dia lagi overall lagi meluas. Dalam online ni kita buka je laptop, kadang-kadang saya pun ada masa kita tengok sambil kerja. Itulah masalahnya. Tapi apa pun apa yang kita buat, kita work together lah. Kita tak nak yang ni part ni kau ni. Lepas tu ada certain part yang patut kita buat, kita seorang lain buat. Itu tak nak lah. Banyak juga yang kita buat dalam kita nak kata atasi masalah ni. Okey, daripada masalah yang kita nak atasi ni, pertama sekali masa, sikap. Okey, macam saya pun mengaku juga masa. Kadang-kadang last minute buat kerja, buat assignment kan. Tapi nak buat macam mana, kadang kerja hakiki pun kita kena buat juga. So pembelajaran pun kita kena buat juga dalam satu masa kan, 2 in 1. Itulah yang saya dengan rendah diri, saya mohon pun maaf pada rakan-rakan sekiranya ada yang terlambat ke, ataupun terlepas pandang ke, ataupun jauh buat WhatsApp ke apa benda ke. Itulah apa yang kita pelajari buat assignment bersama ni. Kita kenal kawan-kawan, walaupun di alam maya kita tak berjumpa secara fizikal, tapi kita saling boleh boleh share info. Masing-masing boleh share info. So seorang ni tak adalah pendiam ke apa benda ke. So kita kena bercakap together. Itu yang dimasukkan komunikasi perundingan kan. Kita communicate together, communicate. Okey, terima kasih juga kepada lecturer kita, Puan Siti Azura. Dia banyak beri tunjuk ajar apa semua. So dia pun kata Puan Siti teori okey kesihatan. Cuma kalau tekanan darah rendah tu kena lebihkan gula sikit lah. Saya pun tekanan darah rendah juga.
Tapi exercise tu penting. Mungkin umur Siti Azura kena banyakkan orang kata apa, rest, and then pemakanan. Apa segala pun gula jangan lupa ambil. Sebab ada satu tempat saya seorang perempuan, apa high rank lah, dia tak ambil gula, tak ambil apa semua, dia just ambil salad je makan. Lelah hypo, masuk ICU sekejap. Saya ingat ada seminggu masuk ICU kot. Lepas tu normal balik lah. So pemakanan tak betul sebenarnya. Okey lah, sampai sini saja. Saya perkenalkan diri saya. Okey, selamat maju jaya. Dan final exam insyaAllah all the best. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Arif bin Osman, nombor matrik 266591. Ingin berkongsi tentang kajian yang dilakukan oleh kumpulan kami. Kajian yang dilakukan oleh kumpulan kami perlu mendapatkan maklumat yang jelas dan tepat bagi memastikan terdapat komunikasi perundingan yang berlaku. Encik Muhammad melakukan rundingan terhadap penjual kereta terpakai melalui persetujuan kedua-dua belah pihak untuk melakukan proses jual beli. Berlaku konflik di antara Encik Muhammad dan penjual kereta terpakai disebabkan komunikasi lisan dan bukan lisan. Dalam komunikasi lisan, kita boleh mentafsir emosi, personaliti, tujuan dan status sosial semasa rundingan. Melalui tugasan ini, saya mendapati pendekatan yang strategik membantu dalam komunikasi perundingan. Encik Muhammad telah memilih untuk mendapatkan wangnya semula setelah berlaku permasalahan dalam rundingan. Encik Muhammad membuat keputusan dan memberi hasil setelah proses rundingan berlaku. Komunikasi perundingan penting bagi mencapai matlamat atau keputusan dalam menentukan hasil. Semasa menjalankan kajian, saya berterima kasih terhadap pihak yang telah memberi kerjasama, memberi maklumat dan memberi tunjuk ajar. Tidak lupa juga kepada pensyarah yang telah mengajar kami dalam subjek komunikasi perundingan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ali bin Abdul Manan, nombor matrik 288175. Saya ingin berkongsi pengalaman saya bersama ahli kumpulan dalam proses menyiapkan tugasan kumpulan ini. Persoalan pertama yang timbul dalam kotak minda saya ialah mampukah saya menyiapkan tugas kerja ini memandangkan pada yang sama terdapat juga beberapa tugas lain yang perlu disiapkan dalam tempoh yang sama. Situasi ini sedikit sebanyak telah memberi sedikit tekanan dan menguji kesabaran saya, ditambahkan lagi beban dan tugas kerja hakiki. Walau bagaimanapun, saya tetap tidak pernah putus asa dan memberi banyak alasan serta helah untuk menyiapkan tugasan ini dalam tempoh yang telah ditetapkan. Bagi mengatasi kekangan dan kesukaran yang telah saya nyatakan, saya berusaha untuk mengambil inisiatif untuk berbincang dan berkolaborasi dengan rakan-rakan serta mengambil beberapa teguran yang diberikan oleh pensyarah, iaitu Puan Siti Azura binti Samsudin, untuk melekatkan tugasan ini. Perundingan merupakan satu proses yang dilakukan untuk mencapai kata sepakat, untuk menyelesaikan konflik atau menerima dan menolak satu perkara, ditambah melibatkan kerja perkumpulan atau dua pihak. Dalam tugasan ini, kami juga melakukan perundingan untuk mencapai kata sepakat dan berkomunikasi antara satu sama lain dalam menyiapkan tugasan ini. Selepas menyempurnakan tugasan ini, saya mendapati komunikasi dan semangat kerjasama merupakan satu aspek yang penting yang perlu diamalkan. Ini kerana melalui semangat bekerjasama lah kami dapat melontarkan idea dan seterusnya menghasilkan tugasan yang atau kerja khusus yang berkualiti. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pensyarah
Puan Siti Azura binti Samsudin atas kesudian beliau untuk meluangkan masa memberi tunjuk ajar, menerangkan dengan jelas dan membimbing kami semua dalam menyempurnakan tugasan yang diberikan hingga selesai pada masa yang telah ditetapkan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kumpulan saya yang tidak pernah jemu membantu dan memberikan idea ataupun dapat dalam menjalankan tugas ini. Terima kasih.